Salam dan salam sejahtera yang kawan, dan pencerahan saya mengenai isu yang saya baca di Harakah Diari, dan dia mengatakan bahawa PM selamanya angan Ketua Pembangkang. Ini bertarikh Jun 23, 2021 semalam. Jadi apa yang saya baca ni, saya sebagai rakyat membacalah media pembangkang ke media kerajaan ke media PAS ke media UMNO, saya baca. Jadi apabila ada yang saya rasa tidak puas hati sebagai rakyat, saya akan pertikaikan. Saya sebagai rakyat, karena saya tak nak mereka memfitnah ataupun pandai-pandai mereka cerita yang membohongi rakyat. Mereka ni media, kita ni rakyat. Jadi suara harus jelas, jangan kita ada penipuan dengan rakyat. Ini yang saya baca ni, yang saya kalau dia kata dengan tajuk itu selamanya angan Ketua Pembangkang, itu no hal, karena itu politik. Tapi bila kamu berkata kepada seolah-olah fitnah dengan apa yang kamu katakan, maka saya sebagai rakyat akan jawab. Dia kata di sini, apa yang terjadi? Masyarakat diheret dengan permainan sentimen politik melampau dan fitnah serta hasutan meletakkan kononnya kerajaan PN gagal. Siapa yang meletakkan kerajaan PN ini gagal adalah rakyat. Siapa yang buat fitnah? Rakyat yang melihat nih, bukan dia buat fitnah. Rakyat yang melihat ini kenyataan yang reality. Tidak payah PAS bersuara, tidak payah Harakah bersuara. Rakyat pun kata hashtag kerajaan gagal. Jadi tidak perlu nak memperbetulkan suasana yang memang dah salah. Lebih baik kamu mencuba mencari idea yang lebih baik supaya kerajaan ini dilihat sebagai kerajaan baik. Bukan kamu menjawab seperti ini. Ini adalah pada saya, ini orang yang menulis ini, media ini adalah penulisan sampah. Karena apa saya berkata begitu? Dia kata apa tahu? Sedangkan jika diimbau 22 bulan PHS menyetujui kerajaan, tiada apa-apa rakyat dapat melainkan janji manifesto kosong. Ini juga yang dia kata manifesto kosong. Saya nak tanya, sekarang punya kerajaan, manifesto apa yang mereka pakai? Kerajaan yang kamu ambil daripada mandat rakyat, satu pengkhianatan, kamu orang halalkan pengkhianatan ini. Lepas tu kamu kata ini kerajaan tebuk atap lah, tebuk dinding lah, semua ada. Ini satu yang betul ke? Ini satu penulisan yang pada saya low class. Lepas tu dia kata apa tahu? Dia kata tiada apa yang rakyat dapat melainkan janji manifesto kosong yang tadi itu. Kes rasuah masih berlaku. Rakyat diminta ikat perut. Ini dia kata kepada kerajaan PHS yang lalu. Ini saya perkatakan, kes rasuah di zaman PHS sudah menurun. Yang menulis ini betul-betul buta ataupun tidak sekolah ataupun dia tidak pernah hendak melihat penilaian. Itulah buka buku, baca supaya tahu apa semua benda. Ini dia main tulis saja. Daripada mana dia belajar nih yang PHS pegang kes rasuah masih berlaku banyak. Kerana apa dia kata kes rasuah masih berlaku tu? Seolah-olah zaman mereka ni kes rasuah tak berlaku. Zaman PN inilah kes rasuah ni paling banyak berlaku. Termasuk kamu orang ini dapat duit daripada hasil rakyat, yang mana kamu dapat duit lendil semua. Pemimpin-pemimpin kamu PAS ni tidak berfungsi pun dalam kerajaan. Termasuk kamu punya presiden duduk dalam kerajaan yang ada hari ini sebagai duta bertaraf menteri yang tidak ada fungsinya, mengorbankan duit rakyat. Ini yang dikatakan betul. Ini adalah satu yang saya tidak suka kalau menulis tentang yang begini. Lepas tu dah tulis dalam Twitter padam seperti bos kamu. Pemimpin apa yang macam tu? Zaman PHS memerintah, dia kata rakyat ikat perut. Mana ada rakyat kebulur? Mana ada yang seperti yang kerajaan kamu pegang hari ini? Rakyat dalam keadaan susah. Lockdown berpuluh-puluh kali. Kematian dah berapa banyak sekarang nih. Kamu orang yang tergila-gila dengan kuasa. Buka dalam media seperti ini adalah sesuatu yang mengelirukan rakyat. Ini saya betul-betul tidak suka kalau media yang dimainkan seperti ini. Nah, ini betul-betul propaganda yang paling rendah moralnya. Kalau dia kata percakaran antara pemimpin tu, saya tidak apa, kerana itu politik dia. Tetapi
Saya nak jelaskan juga. Kalau orang PAS yang bercakap seperti ini, tidak tahu apa-apa, main bantai saja seperti ini, kamu tidak lihat dia punya background daripada story ini, kamu cerita seperti ini, pada saya pun salah. Karena kita dah tahu, PH, untuk saya sebagai orang yang menyokong PH, saya sudah tahu, perjanjian mereka dah ada. 2 tahun Tun kena lepaskan jawatan dan memberi laluan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi, ini yang di isu yang sini. Oke, saya jawab pada tajuk utama dia tadi itu. Yang mana dia mengatakan selamanya angan ketua pembangkang. Saya nak bercerita kepada orang yang menyokong PAS, saya menyokong kepada PH. So, saya punya cerita, kamu punya cerita, kamu punya hal. So, saya punya cerita untuk angan-angan ketua pembangkang menjadi PM, itu tidak ada masalah. Kerana ada angan-angan dia dan angan-angan dia itu berpandukan kepada majoriti parti komponen yang dipimpin oleh ketua pembangkang, yaitu PH ada majoriti. Saya nak bagi tahu dekat orang PAS dan penyokong PAS serta pemimpin PAS, PKR ada banyak kerusi, DAP ada banyak kerusi, Amanah ada banyak kerusi. Saya nak tanya PAS ada berapa kerusi yang nak bersuara lebih kepada PH ataupun kepada PKR? Kamu punya parti dah berapa puluh tahun ditubuhkan, berapa ramai ahli? Jadi tidak perlu nak membantai kepada isu ketua pembangkang yang seolah-olah kamu punya parti dah bagus, PN yang dah bagus. Saya percaya selepas kerajaan ini tumbang ataupun kerajaan ini nanti tidak tumbang pun tidak apa, tidak akan bertahan dia sehingga sampai mana pun dipertahankan, PRU ke-15 akan berlangsung. Di situ kita akan buktikan parti mana yang kuat. Tidak perlu nak menunjukkan bahawa hari ini PAS seolah-olah duduk dalam kerajaan terlalu hebat. Kamu punya kerusi berapa saja. Bagaimana kamu nak memikirkan bahawa kerajaan PN ini boleh bertahan lama? Sedangkan UMNO tak boleh nak bersama dengan PN yang ada hari ini. PAS sendiri ini kita tengok. PAS ni lah yang paling gila kuasa. Yang penting dia nak duduk di Putrajaya. Tak pandai kerja, no hal. Kau jual lah apa-apa isu kaum ke isu agama. Ini. Jadi saya sebagai rakyat, saya tidak suka dengan isu yang seperti ini. Kalau nak jadi pemimpin, jangan membuat satu yang fitnah kepada parti lain. Ini adalah satu corak yang diamalkan oleh parti-parti kamu orang nih. Jadi berterusan seperti ini. Jadi sampai bila nak berpolitik mainnya seperti ini? Ini adalah pada saya politik PAS ini perlu mereka ubah. Tidak perlu lagi main politik seperti ini. Ini adalah politik budak-budak. Politik kampung. Sekarang nih politik main idolisme yang bagus untuk kita nak tunjukkan kepada rakyat apa dia kemampuan kita. Kalau PAS betul-betul baik hari ini dalam kerajaan, buktikan. Menteri kamu tuh buktikan apa yang mereka lakukan. Tidak perlu kamu nak cerita PH tak baik lah apalah. Kamu sebagai kerajaan hari ini tengok ke depan, buat kerja supaya rakyat nilai. Bukan kamu jadi kerajaan hari ini, kerja kamu duduk dalam kerajaan dan kamu sebagai suara kepada kerajaan, kamu keluarkan kenyataan seolah-olah kamu parti pembangkang. Ini PAS nih, Harakah Dari ini perlu belajar. Harakah Dari ini harus dia belajar bahawa kerajaan hari ini adalah kerajaan mereka. Bukan Harakah Dari ini bertindak seolah-olah seperti pembangkang. Kamu nak nyerang ketua pembangkang seperti ini buat apa? Kalau kamu serang dengan cara yang betul tak apa. Yang kamu serang ini seolah-olah fitnah. Kenapa saya sebagai rakyat berani menjawab? Karena ini adalah salah satu pembohongan. Kamu kata di zaman PS rasuah masih ada. Apa? Zaman kamu ini rasuah tak ada? Di zaman PN inilah rasuah paling banyak. Kau tunggu PN ni jatuh nanti. Kau tengok. Silap-silap dengan Perdana Menteri pun kena korek. Pemimpin PAS yang ada dalam ni siaplah kau orang.
Ini kalau kerajaan PHS nak buat seperti itu, saya sebagai rakyat tak berharap lah dendam-dendam nih. Saya harap habiskan saja tak apa, tetapi kita buka buku baru, tetapi reformasikan sistem yang ada, supaya sistem itu yang akan mencari kesalahan mereka ini. Tidak perlu pemimpin cari kesalahan orang. Karena yang saya harap pemimpin akan datang, kerjanya memimpin negara ini, pulihkan negara ini dengan baik. Bukan mencari kesalahan pemimpin yang lain. Kalau yang seperti ini, pada saya, ini satu kerja yang kurang cerdik. Kerja dan mencari kesalahan pemimpin lain. Sepatutnya kamu tunjukkan apa yang pas boleh buat dalam kerajaan hari ini. Supaya rakyat boleh nampak. Ini kamu punya kerja seolah-olah jadi parti pembangkang. Apa punya kerja ini Harakah Diari? Merepek kerjanya. Sekian pencerahan dari saya. Thank you.